Assalamualaikum, selamat pagi. Cakap pasal penonton Malaysia hari ini. Macam mana kopi? Okey? Segar. Segar. Oh, tiba-tiba energetik kan? Tapi kalau hari Jumaat tempoh hari, Nas kena buat sendiri. Nas kena buat sendiri kopi. Tak perlu lah. Kita hari tak perlu, kita sendut sahaja. Dia hantar dah. Ini kopi bukan kopi biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Habis tu? Ini luar biasa. Tapi nak tahu nanti kita akan beritahu kopi ni dari mana. Baik. Okey, baik. Tadi kita dah mulakan dengan kopi. Sebab apa? Sebab kejap lagi kita akan bersama dengan Anim. Anim yang buat kopi ni. Anim buat kopi. Kalau tak sedap kena komplain kat Anim nantilah. Okey, kita akan bersama dengan Anim nantilah. Lintas langsung dari sebuah kafe. Ini kafe berkonsepkan rumah. Tadi di awalnya tadi kita dah tunjuk VT kan antara paparan menarik. Kafe berkonsepkan rumah. Dan juga kami bawakan untuk anda yang menarik lagi selain daripada kafe tersebut. Kita bawakan tadi, ada nampak tak tadi? Ada hidupan laut tadi tu. Itu apa Saya bukan, kalau orang yang tengok tu mesti macam hidup dah ujung-ujung semua nampak bergerak-gerak hidup. Itu apa benda kan. Jadi kita akan nak bawakan sikitlah bawa ilmu baru mungkin kepada mereka yang dah biasa, terutamanya di Kuala Selangor, Skincar dan sebagainya, tahulah apa kehidupan laut itu kan. Bagi kita yang buat pertama kalinya, nanti kita akan kongsikan bersama dengan kalian keistimewaan kehidupan laut ini di Sabak Bernam. Betul. Kalau saya tengok sekali imbas kan, sebab saya baru balik Langkawi. Awak nak cakap beronok? Yes, betul. Kalau tengok awal tu ingat beronok. Tapi itulah beronok kata dekat Langkawi je kan. Tapi itu kan Sabak Bernam kita tak tahu dipanggil apa. Mungkin Kijing. Mungkin Kijing. Mungkinlah kita tahu. Nanti kita akan tengok nanti dekat Sabak Bernam. Dan apa lagi menarik? Tadi kita tunjukkan juga kan ada kepala air tu kan. Sebab sekarang ni kita tahu rekreasi kan dah boleh dibenarkan dan sebagainya. Jadi ramai yang pergi mencari tempat tumpuan beriadah bersama keluarga dekat air terjun dan sebagainya. Jadi kita nak kongsikan juga bagaimana bila kita berada di satu tempat tu nak tahu apa tanda-tanda kalau kita pergi situ akan terjadinya kepala air. Betul. Kadang-kadang kita seronok kan? Seronok sangat. Itulah ada orang cakap macam ada dengar bunyi-bunyi yang kuat ke atas. Tapi kalau kita dah seronok mandi-manda, macam mana kita nak dengar apa semua tu kan? Betul. Kita boleh tengok keadaan air lah kan, mungkin air keruh dan sebagainya. Tapi itu bagi kita yang mungkin ada pembacaan, pemahaman. Tapi mungkin mereka yang rasa macam nak bercuti bersama keluarga, mungkin mereka tak tahu, mereka rasa seronok saja. Dan kita bawakan salah seorang tetamu nanti, pegawai bomba ini akan menerangkan kepada kita punca-punca kepala air itu terjadi. Dan andai kata kalau kepala air itu terjadi kat kita, apa yang harus kita buat? Betul. Kalau misalnya kita datang berlima orang dalam satu tempat tu, kalau salah seorang daripada kita misalnya lemas dan sebagainya, apa yang kita lakukan? Itulah. Kan kadang-kadang kita dah tahu orang tu panik dan kita pun panik, tapi bagaimana untuk kita membantu? Sebab tu kawan kita mestinya kita macam alamak nak bantu tapi macam mana? Tapi kalau misal kata ahli keluarga kita kan, dia ada satu perasaan macam walaupun kita tak tahu nak berenang, kita cuba juga untuk menyelamatkan. Itu yang banyak kes yang kedua-duanya hanyut dan sebagainya. Tapi itulah kita nak bawakan pada hari ini sebab ramai sekarang bercuti dan difahamkan Jumaat nanti pun mungkin boleh rentas kemungkinan boleh rentas negeri dan mungkin ada yang bercadang nak pergi ke air terjun ke sungai dan sebagainya. Kita akan bawakan nanti pendedahan berkaitan dengan keselamatan diri ketika anda bermain air nanti. Afak tadi cakap berkenaan dengan keluarga Malaysia kan. Semalam jam 19 telah pun kita saksikan wawancara eksklusif bersama dengan Perdana Menteri berkenaan dengan keluarga Malaysia. Apa yang akan berlaku nanti sedikit sebanyak dikongsikan bagaimana mereka akan berusaha sepenuhnya untuk membantu kumpulan B40, M40 kan. Jadi untuk meningkatkan lagi ekonomi mereka. Ada yang kata pula nanti boleh merentas negeri, tak perlu pakai, nak pergi luar negara pun tak perlu pakai My Travel Pass lagi. Jadi itu antara berita-berita baik yang dikongsikan oleh Perdana Menteri sendiri untuk rakyat Malaysia. Apatah lagi memikirkan juga bagaimana bila kita nak bangkitkan ekonomi terutamanya mereka yang peniaga kecil ni. Capital kan dapat sebelum ni duit dibagikan RM3,000 sekali. Jadi itu mungkin tidak dapat membantu. Macam mana nak membantu mereka ni menjana pendapatan mereka untuk berterusan secara langsungnya kan? Betul. Apabila kita lihat wawancara eksklusif bersama dengan PM kita semalam tu, ianya sebagai salah satu daripada, kita dah tahu dah sebenarnya perkara ini. Contohnya PM kita bercakap tentang keluarga Malaysia ini. Kita tahu yang dalam negara kita ni terdiri pada pelbagai kaum, bangsa, agama.
kan. Tetapi kita harus rapatkan lagi hubungan tersebut. Jadi bagaimanakah kita ingin merapatkan hubungan tersebut melalui kalau kita pergi ke kafe dan sebagainya. Kalau kita lihat kopitiam. Saya suka kopitiam ni sebab apa? Sebab pengusaha pelbagai bangsa. Kan contohnya kalau dekat Muar, kan kopitiam Muar. Yang buat airnya orang Cina. Yang masak mie rebus sate orang Melayu. Yang datang pelbagai kaum ada, Cina, Melayu, India. Jadi kita pentingkan kebersamaan itu dalam keluarga Malaysia untuk tatkala waktu sekarang ini. Tadi pun Faria ada cakap yang PM kita banyak juga untuk memperkatakan tentang usaha-usaha untuk membantu golongan-golongan yang tertentu. Kan? Dan insya-Allah lah kita boleh merealisasikan hasrat keluarga Malaysia tersebut. Baik. Bila bercakap pasal keluarga Malaysia ni, keluarga kan, keluarga mesti kita sayang. Jadi anggaplah Malaysia ni keluarga kita dan kita perlu sayang ketat-ketat. Dan semalam, kalau tengok kan hari Ahad, negeri Kelantan, Terengganu dan juga Kedah dah mula sekolah kan? Betul. Jadi hari ini pula bermulanya sesi persekolahan buat adik-adik SPM, bakal SDPM, vocational dan sebagainya. Kan? Dan bermula hari persekolahan di hari ini di seluruh lah kan? Betul. Selangor, KL, Melaka. Semalam difahamkan lebih 47,000 pelajar-pelajar khususnya di Kedah dekat Langkawi lah bermula sebab Langkawi menggunakan fasa 4 kan sekarang ini. Dan kita sebenarnya ini bukan perkara baru untuk pelajar sebab sebelum ni pun mereka pernah juga ke sekolah untuk sesi bersemuka, tetapi diberhentikan seketika lah kan untuk PDPR. Tapi ini kembali semula ke sekolah. Sekarang ini norma baharunya adalah guru dan juga murid-murid harus memakai pelitup muka. Dan semalam pun kata PM kita sistem pengudaraan harus dijaga juga di dalam sekolah. Tingkap harus dibuka. Tapi Fariha, saya risau apa? Awal-awal memang macam ni. Ni kita lihat visual ni, cantik je. Periksa suhu dan sebagainya. Tapi bila balik tu Fariha. Kita risau duduk sekolah ni balik macam mana? Kumpul duduk kat bus stand, minum-minum apa semua. Itu kena risau kan. Kita harap adik-adik kita ni kan kekalkan SOP ini sampailah balik. Keluar daripada pintu pagar tu sampai rumah dik. Sampai rumah dik. Kita nak ambil exam ni dik. Mak ayah kena pesan lah kat anak kita tu. Siapa nama contohnya Wan. Nanti dah balik sekolah, ingat jangan kata tu dekat-dekat dengan kawan-kawan. Nanti nanti ambil watan nanti. Pesan macam tu. Tak, ni kenapa nasihat macam atuk-atuk nenek-nenek saya pun tu. Baik. Kita nak terus kongsikan bersama dengan penonton MHI. Tadi kita cakap apa spesies apa yang bergerak-gerak tadi tu macam beronok tak beronok. Jadi mungkin ini kita boleh bawakan secara jelas berkenaan dengan kehidupan laut ini di Sabak Bernam. Wartawan Afiq MHI semalam ada pergilah penggambarannya. Jadi ini antara keunikan yang ada di sana, bagaimana orang kampung mencari hidupan laut ini untuk berniaga sebagainya kan. Ada yang pagi ni barai ada, kepah pun ada. Asal saya utara ni. Ini kan Sabak Bernam ni. Tak boleh. Kita saksikan dulu. Kita dengar ini. Tepuk muka. Kijing. Okey. Pantai Bagan Nakoda Omar atau dikenali dengan nama BNO terletak di Sabak Bernam, Selangor, antara kawasan tumpuan orang ramai bagi meluangkan masa bersama-sama keluarga. Bukan sekadar menikmati panorama dan keindahan pantainya, BNO juga terkenal sebagai tempat mencari habitat cengkerang dan siput seperti remis, kepah, barai dan kijing. Haji Muhammad Syamsuddin Haji Badar, 62 tahun, antara individu yang tidak melepaskan peluang untuk membawa anak dan isteri mencari kijing di kawasan pantai ini. Terletak kira-kira 10 minit dari rumahnya, mereka sekeluarga akan membawa segala peralatan seperti cangkul kecil dan bekas berjaring untuk melakukan aktiviti mencari kijing. Biasa hujung minggu ni kita ajak family pergi pantai lah cari siput. Pada mulanya tu kita memang tak ada cari lah. Tengok orang cari, nampak ni banyak siput ni. Remis pun ada, kijing pun ada. Jadi hujung minggu yang akan datang tu kita bawa peralatan untuk mencari remis dan kijing ni.
Yang banyak berminat ni isteri saya lah dengan anak saya. Saya pun dia ajak-ajak, kita pergi jugalah sama sekali dengan dia orang. Kijing juga disebut sebagai siput biji nangka ataupun dua bilik kerana rupa bentuknya. Spesies kijing mudah dijumpai di bawah batu dan biasanya hidup secara berkelompok. Kebiasaannya, satu kali pencarian kijing boleh memberi hasil antara 3 sehingga 5 kilogram. Kemeriahan di Pantai Bagan Nokodo Omar ini dapat dirasai dengan kehadiran pengunjung tempatan yang mahu menghabiskan cuti hujung minggu dengan pematuhan SOP yang ditetapkan. Bagi Muhammad Syafi'i Sharif Yasin, 35 tahun, aktiviti mencari kijing ini adalah perkara baru buat dirinya dan keluarga. Sebenarnya kami kat sini pun first time tak. Sebab kebetulan melawat mak sebab dah lama tak melawat. So kami datang tu abang ajak singgah lah kat sini. So ni betul-betul first time untuk kami dengan satu keluarga lah. Ni isteri saya juga. Tengok sebab kita orang tak pernah buat benda ni kan. So kita bagi satu benda yang aktiviti yang neutral untuk anak-anak. Sebab dah lama pula kat rumah. So bila dia orang kat sini dia orang dapat rasa ada punya alam punya macam angin, pasir. So ada aktiviti yang mencari tu kita pun test juga pun jumpa banyak alhamdulillah. Kijing perlu dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air masin. Ini bertujuan bagi membersihkan bahagian luar kijing daripada pasir pantai dan lendir. Sebelum dimasak, kijing sekali lagi perlu dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan bau hanyir serta sisa-sisa pasir. Masak tumis kijing, menu istimewa yang pasti menjadi hidangan utama setiap kali tibanya musim mengutip hasil laut. Rasanya sangat enak dengan kemanisan asli yang segar. Sebab saya belajar online kat kelab dekat dalam bilik je seharian seminggu. Bila hujung minggu saya ikut mak ayah saya pergi pantai kutip siput lah, kijing ataupun remis. So bila balik tu boleh masak makan sama-sama, makan tanpa nasi. So makan kat luar je seronok sebab angin sedap. Lepas tu lapang. Kalau dalam bilik kan tertutup kan. So kurangkan stres kita. Kalau hujung minggu selalunya adik-adik semua balik. Ipar, anak buah, semua balik. So kita spend dekat luar. Makan kat luar sama-sama. Kadang-kadang malam pun makan kat luar, kita buat BBQ. Bukan sekadar melakukan aktiviti santai, suasana sebegini juga dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan di samping menambah sumber rezeki penduduk setempat. Malaysia cukup kaya dengan khazanah alam dan sumber lautan, seperti gabungan sebuah perpaduan dan kesejahteraan rakyat yang terbentuk di dalam keluarga Malaysia. Dah tahu lah tu. Tapi kalau tengok macam lala pun ada kepah. Dia persoalannya kan apa beza kijing ni dengan kepah dengan lala? Tak apa cili. Ni kat tempat saya panggil kepah. Contoh. Kan orang dekat Sabah Menang panggil kijing. Ya. Barai. Tapi saiz dia besar sikit tadi. Tapi saya suka kalau misalkan hidupan laut yang besar-besar, isi besar-besar. Macam kupang lah. Macam kupang kan. Kita Johor kan banyak kupang. Kupang. Sedap kupang masak sambal. Kan. Jual balik nanti. Entah negeri. Kupang. Sabah. Kupang sambal, minum kopi. Jadi apa? Wow. Itu tak tahulah. Booster. Booster. Okey. Yeah. Kita dah ada dua jenis kopi kat sini. Ini saya tahu ini kopi O lah kan. Ini latte ni. Tapi hari ini kita minum kopi tak ada gula. Tak ada gula. Sebab gulanya ada di sana. Pemanisnya di sana. Kita dah bersama dengan Anip Izzati. Ya. Bawakan sikit perkongsian berkenaan dengan keunikan kafe di tepi rumah. Tepi ke depan? Tak tahu. Tapi di kawasan rumah lah. Konsep rumah je kan? Okey, jomlah kita terus saja bersama dengan Anip Izzati di Star Park KL. Silakan Anip. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan seduka saya, Fazli dan juga Fariha. Sedap nampaknya dah minum kopi. Awal merasmikan. Tapi tak apa, kita nak masuk dulu kedai kopi yang saya dah bagi kepada Fazli dan juga Fariha tu. Mari sini masuk-masuk. Kita dah scan dulu awal-awal semua ni. Tengok My Sejahtera, cek suhu semua. Assalamualaikum.
kita disambut meriah oleh mereka semua. Satu kopi. Main sini dekat sikit. Kita berada di salah satu home base coffee shop ataupun kedai kopi yang dibina, diusahakan di atas tapak perumahan. Satu kopi, betul? Satu kopi dan ini di kawasan setapak. Ayuh kita terus saja bersama dengan pengusahanya Muhammad Syahid Akmal Muhammad Ruslan, pemilik Satu Kopi Satu Pastry. Okey, macam mana ada, ini adalah antara salah satu inisiatif yang sekarang ni kita nampak jadi trend juga ya, dekat rumah, kedai kopi. Macam mana setakat ni? Kabarnya baru 14 hari diusahakan. 12 hari. Okey. Alhamdulillah, maksudnya macam sekarang ni ramai yang teruja dengan kopi punya industri ni. Jadi ramai orang datang lawat kami dan nampak kita punya dekor berbeza. Jadi kita attract lagi ramai orang datang dengan bantuan barista saya dan baker saya di belakang. Itulah kita nak tengok juga abang-abang kita punya barista dan juga baker kita ni. Okey, nama siapa? Hai, nama saya Zaidi. So saya barista untuk Satu Kopi. Okey, ni baristanya. Okey, di sebelah ni namanya Zakwan. Okey, Zakwan ni dia OKU pendengaran. Okey, tapi itulah, ini salah satu juga memberi peluang kepada mereka kan. Cuba cakap selamat datang sikit. Saya tadi dah belajar juga tahu, nanti kejap. Selamat datang. Itu dia. Hello, selamat datang kepada anda semua untuk Satu Kopi. Okey, beberapa jenis kek dan juga kopi dijual di sini. Mungkin tuannya boleh terangkan sedikit. Okey, kita ada jual kopi, pastry, kita ada jual kafe, kita ada jual kafe. Kafe ni satu bakteria, dia macam kombucha juga, tapi dia bakteria, dia hidup melalui bakteria. Okey, ni kafe, and then minuman kesihatan. Okey, kita ada jual ikan patin juga kat dalam sini. Tapi mostly kita jual kopi dan pastry lah. So kita ada beberapa jenis kopi dan pastry kat sini. Okey, beberapa jenis kek tu kabarnya tuan punya badan sendiri buat. Betul, saya buat sendiri. Saya setiap hari kita ada menu yang berbeza. Jadi hari ni, tapi memang the top seller kita ialah biscuit cheesecake and then butter bun cake. It's very go to classic punya vibes lah. Other than that, kita ada tofu cake. Tofu cake. Kita ada nampak tofu cake. Tapi tofu cake kita letak dalam freezer. And then kebanyakan kita bertukar sentiasa. So kita ada banyak. Betul lah. Kalau nak dikatakan apa konsep home base cafe ni yang boleh dikongsikan bersama kita, sebab kita nampak lebih artistik dengan dia punya frame-frame yang agak luar biasa. Jom kita ke deko sambil-sambil awak terangkan apa konsep di sini. Okay, sebenarnya saya suka Jepun sangat-sangat. Jadi dah 2 tahun kita tak boleh travel to Jepun kan. So kita bring Jepun here. So kalau macam nampak kita punya perhiasan tu more kepada Japanese vibe lah. Jadi mostly ada gambar-gambar Jepun and then pokok-pokok buluh pun dekat situ. Jadi ini collection saya lah. Saya beli dekat Jepun and then why not kita showcasekan kat sini. Itu dia. Ini dia koleksi-koleksi yang sememangnya tuan punya badan dia, Syahid sendiri ada di sini. Okey, nanti kita nak bawakan sekali lagi bersama dengan anda semua. Mungkin kita tunggu dulu pelanggan datang sebab kabarnya pukul 10 baru buka kan. Kita menjadi yang terawal. Harap maklumlah ya. Saya nak kena kopi dulu. Macam Fariha dengan Fazli tadi dah kena kopi. Nampak bersemangat ya. Okey, kembali bersama dengan Fazli dan juga Fariha. Okey, baik. Terima kasih Anem. Anem cakap dia belum lagi pengena kopi. Kita dah pengena dulu lah. Dengar tak apa dia tadi dia cakap? Cakap apa? Pastry yang dibuat sendiri oleh punya badan pemilik tu. Dengar? Kita tunggu. Ni, mana? Ini kopi je kan? Kita tunggu. Ada tak sampai pastry tu nanti? Kan, kita tunggulah. Tapi, wow, syabas lah. Ini anak muda sebenarnya kan. Membuat kopi sendiri, pastry, kek sendiri. Yang paling penting, membuat di persekitaran rumah sendiri. Wah, kan? Dan tengok kalau kata keluarga Malaysia, salah seorang daripada keluarga di kedai kopi itu kan orang istimewa kan, ada punya masalah pendengaran. Jadi turut serta bersama dengan keluarga mereka ini yang katakan berilah kasih sayang sama kita juga, kan, beri peluang kepada mereka juga, kebersamaan supaya mereka rasa mereka pun penting, sama penting macam kita. Tak ada apa yang bezanya. Betul. Tak ada jurang kan. Janganlah kita membezakan antara satu sama lain. Okey, kita nak berhenti berehat. Kembali lagi selepas ini kami nak bawakan topik berkaitan dengan tip keselamatan di air untuk anda dan juga harta benda. Baik. Selepas ini dia Syai.
Ya, hidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Tidak kira di mana saja anda berada, di kedai kopi ke. Kan? Sekarang ni pun boleh tengok je dekat tablet, dekat handphone kan. Hidupkan pagi anda bersama dengan MSI. Baik, kita teruskan pengisian kita. Afad, baik. Ini berkenaan dengan laporan selamatan diri di air. Kita nak kongsikan jugalah apa yang perlu kita lakukan. Nanti kita akan berbual lebih lanjut bersama dengan tetamu kita dari iaitu Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor. Tapi apa pun kita saksikan dulu visual ini. Ya, jom kita saksikan. Sejurus selepas kerajaan mengumumkan kebenaran kepada orang ramai untuk melakukan pelbagai aktiviti riadah seperti bersenam dan berkelah bagi negeri fasa 1 Pelan Pemulihan Negara. Rata-ratanya memanfaatkan kelonggaran yang diberikan. Namun dalam keterujaan tersebut, ada juga sebilangan masyarakat yang alpa dengan keselamatan nyawa dan harta benda yang seharusnya menjadi keutamaan. Tragedi melibatkan air, seperti kejadian kepala air, banjir dan tanah runtuh, semakin kerap terjadi. Ini disebabkan oleh faktor cuaca, seperti hujan yang berintensiti tinggi serta fasa peralihan monsun yang bermula sejak 24 September 2021 sehingga awal November 2021 nanti. Langkah-langkah berwaspada perlu dititikberatkan di kawasan-kawasan tumpuan daripada sebelum kejadian sehingga selepas kejadian agar perkara yang tidak diingini dapat dielakkan. Apakah tip dan perkara yang perlu kita ketahui ketika berhadapan dengan situasi-situasi cemas yang melibatkan air? Tentu sahaja pihak berkuasa sentiasa bersiap siaga demi memastikan keselamatan semua. Baik, itu sedikit rangkuman berkenaan dengan apa yang sedang berlaku sekarang ini. Apa yang kita lihat tu ada perubahan cuaca, kita lihat bagaimana keselamatan diri kita bila membawa keluarga beriadah dan sebagainya. Baik, kita teruskan Afad bersama tetamu kita. Okey, kita terus saja ingin bersama dengan tetamu kita. Kita terus saja bersama dengan yang setia, penolong kanan Pesuruhjaya Bomba, Tuan Nur Azam Khamis, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor. Okey, Assalamualaikum Tuan. Selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik. Tuan, kita tadi dah berikan sikitlah rangkumannya berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang ni kan. Baik, mungkinlah kita nak mulakan dulu. Tuan boleh tak terangkan dahulu apa tu sebenarnya kepala air kan? Kita tahu apa yang kita lihat yang berlaku sekarang ni, tapi mungkin Tuan ada termata sendirilah berkenaan dengan kepala air ni. Ya. Okey, kepala air ni secara umum lah. Saya rasa semua orang masyarakat dah tahu apa itu kepala air. Tapi ingin saya jelaskan di sini. Kepala air itu bermaksud satu sumber sungai. Sumber sungai yang bermaksud satu gelombang aliran air yang datang secara mengejut dalam kuantiti yang besar mengalir dari hulu sungai atau dari air terjun ke sungai utama. Lazimnya ia berpunca daripada hujan lebat yang berlaku secara tiba ataupun yang berlaku di hulu sungai. Selain daripada itu, aliran ini juga berlaku dengan cepat, dengan pantas dan laju dan ianya berupaya membawa segala macam sampah daun, ranting kayu, kayu balak, bongkar-bongkar kayu dan ianya akan merepuh segala halangan yang ada di hadapan dan boleh menyebabkan pelbagai kemusnahan yang ada di hadapan masa berlakunya aliran air yang deras ini. Okey, itu sedikit sebanyaklah kan terma berkaitan dengan kepala air ini. Tadi Tuan ada cakap berkenaan dengan puncanya kalau kepala air ini kita tahu daripada hujan yang lebat, hujan lebat. Jadi kita nak tahu antara tanda-tanda awal lah. Andai kata kalau misalnya kata keluarga saya sendirilah kan, kalau misalnya kata hujan lebat ataupun rasa macam guruh ke apa, memang tak benarkan sama sekali keluarga saya nak main air kat air terjun ke kat sungai sebagainya sebab kita tahu kepala air. Kalau tanda-tanda lain apa lagi Tuan?
Okey, kadang-kadang kita ni masyarakat dia tak sedar bahawa kepala air ataupun ancaman kepala air ni akan berlaku lah. Tapi kita boleh mengesan daripada awal lagi. Pertama, kalau tempat di lokasi kita tu tidak hujan dan kita perhatikan di kawasan sekitarnya keadaan gelap. Di kawasan hulu tu gelap. Jadi kita kena berhati-hati. Itu mungkin tanda-tanda awal kemungkinan hujan akan turun di hulu dan akan menyebabkan aliran air deras dan kemungkinan akan membawa kepala air. Selain daripada keadaan gelap di bahagian hulu, kita juga akan, kalau berlakunya aliran air yang deras, dia akan membawa bersama sekali dengan bunyi dentuman yang hasil daripada gerakan batu-batu yang dibawa oleh aliran air ataupun air yang kuat daripada hulu sungai ataupun daripada air terjun. Kemudian yang kedua, yang seterusnya yang ketiga, saya rasa kita boleh melihat juga kalau kita berada di dalam air ataupun sesiapa yang berada di dalam air, tiba-tiba aras air itu meningkat dengan laju, air bertukar warna menjadi keruh beserta dengan sampah-sampah, daun-daun kayu, ranting-ranting kayu, kelodak-kelodak dengan secara tiba-tiba. Jadi itu kena berhati-hati dan segeralah naik ke atas. Dan tak akhirnya perubahan arus air. Perubahan arus air tiba-tiba menjadi laju dan paras air semakin meningkat naik tinggi lah. Itu antara tanda-tanda awal yang boleh dikesan di peringkat awal untuk mengelakkan berlakunya kemalangan atau kemusnahan semasa berlakunya kepala air. Tuan, bila Tuan cakap macam tu kan, macam tiba-tiba kita tengah mandi, tiba-tiba nampak air tu meningkat naik cepat, lepas tu dengan keruhnya dan sebagainya kan. Nak tahu juga seberapa pantas sebenarnya dalam tempoh masa berapa cepat kepala air tu boleh terus ke bawah tu kan? Ya. Biasanya dia dalam keadaan secara tiba-tiba lah. Kalau nak kata kita hukuman masa tu, saya tak pasti berapa. Tapi secara tiba-tiba air tu akan meningkat dan dalam keadaan deras. Lebih kurang 5 minit tu pun dah, saya rasa keadaan tu dah lama dah, air tu dah tinggi dah. Terutamanya di kawasan air terjun. Kalau kita lihat air terjun, biasanya kepala air ni berlaku memang dia dalam secara tiba-tiba dan secara mendadak. Memang kadang-kadang tu siapa yang berada di dalam kawasan air, dia kadang-kadang tak sempat untuk nak naik ke atas. Kadang-kadang mereka dibawa oleh arus. Sebab kita sebelum ni ada kes, terutama di Hulu Selangor. Sebelum ni kita menyelamatkan lebih kurang 7 mangsa yang terperangkap dengan kepala air, di mana air itu mendadak secara tiba-tiba. Seminit, 2 minit, air itu terus naik, dia punya paras airnya dan dalam keadaan deras. Jadi kita tak pasti berapa. Dia dalam keadaan sekelip mata pun dia boleh berlaku. Paras air itu naik dengan cepatnya. Okey, baik Tuan. Ini andai kata kalau misal kata kita ini berada di kawasan kepala air tersebut. Kita memang dah tak boleh nak buat apa, kita berada di tengah-tengah tu. Sebab saya ada video kan yang mana ada seorang tu duduk di tengah-tengah. Dia tak boleh dah nak ke kanan ke kiri, dah tak boleh nak buat apa. Okey, andai katalah terjadi perkara sebegitu, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh orang itu? Dan adakah kita ni sebagai orang luar yang nampak ada mangsa yang terkena kepala air itu, apa tindakan kita sebagai orang yang mungkin tak biasa dengan kepala air ini, Tuan? Okey, ini ada 2 keadaan. Pertama, mangsa. Yang kedua, orang yang berada di sekitar mangsa lah. Jika mangsa berada di tengah-tengah, so kita mencadangkan, mengesyorkan supaya mangsa yang terperangkap itu cuba berada di tempat yang paling tinggi lah. Kalau kadang-kadang ada batu, cuba memanjat batu dan berada di atas batu dan jangan bergerak ke mana-mana sehingga bantuan untuk menyelamatkan mangsa itu sampai. Kemudian yang kedua, kepada orang yang berada di sekeliling tu, saya ingin mengesyorkan supaya tidak melakukan apa-apa tindakan. Sebab keadaan air yang deras, kadang-kadang dia bawa batu-batu, dia bawa kelodak, dia bawa macam-macam tunggul kelodak sebagainya. Jadi itu membahayakan. Jadi kita syorkan supaya siapa-siapa yang berada di sekeliling tu untuk menghubungi pihak bomba dengan segera ataupun agensi penyelamat untuk membantu untuk hadir bagi menyelamatkan mangsa yang terperangkap di dalam di kawasan kepala air tersebut.
Tuan, ini kita cakap pasal kawasan riadah dan sebagainya kan, kepala air tumpah ni. Tapi kita nak tahu juga sebab sekarang ni kan peralihan cuaca tak menentu kan. Dengan banjir kilatnya tiba-tiba banjir, tak dapat selamatkan harta benda dan sebagainya. Bagaimana pula dengan situasi sebegini Tuan? Untuk maknanya tips keselamatan kita sendiri, maknanya walaupun kita tahu kawasan kita tu adalah kawasan banjir, tapi banjir kilat tu kita tak tahu kan Tuan? Bagaimana tips permulaan lah untuk persediaan kita menghadapi banjir? Okey, keadaan banjir dia sebab contoh yang minggu lepas yang berlaku di Selangor ni, terutama di daerah di kawasan Shah Alam di mana banjir tiba-tiba air hujan lebat dan air naik. Jadi di sini kita ada beberapa langkah yang perlu diambil perhatian oleh masyarakat luar. Pertama, kawasan di penempatan kita itu walaupun kita dah kena pasti bahawa kawasan itu rendah. Cuma kita kena pastikan bahawa terutamanya di saliran-saliran laluan air itu hendaklah kita pastikan bersih. Jika paras air hujan lebat, paras air itu tidak mampu menampung air yang banyak dan air mula naik, kita syorkan supaya yang berada di kawasan tersebut untuk mengambil tindakan-tindakan seperti segera untuk ke tempat yang lebih tinggi ataupun bergerak berpindahlah ke kawasan yang lebih selamat lagi. Jika hujan semakin lebat sebagainya, pastikan dokumen-dokumen terutamanya dokumen-dokumen yang utama yang penting diselamatkan, ditempatkan di tempat tinggi. Kemudian jika berada di rumah, kita syorkan supaya menutup semua switch elektrik supaya jika berlakunya air secara tiba-tiba, maka segi kita tidak keadaan kita selamat dan kemungkinan tidak terkena renjatan elektrik dan sebagainya. Kemudian sentiasalah mengikuti perkembangan pengumuman yang disampaikan sama ada melalui radio, televisi ataupun mana-mana yang berkaitan dengan keselamatan semasa banjir. Dan jika ada arahan untuk pindah pastikan ikut. Okey. Ya, baik. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak. Kerana memberikan penerangan dan juga penjelasan tip keselamatan pada pagi ini. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang setia penolong Kanam Suruhanjaya Bomba, Tuan Nur Azam Khamis, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor. Banyak yang telah dikongsikan tentang tips keselamatan, khususnya kepada mereka yang ingin bawa keluarga berada di air terjun dan juga di kawasan-kawasan yang mungkin akan mengalami bencana. Betul. Kan? Kena fikir jugalah sekarang ni, Ri pun kata kalau ikutkan September sehingga November kan, peralihan monsun yang cuaca macam cuaca yang kalau dulunya lah kan, hujan disusuli dengan banjir dan sebagainya. Tapi Ri kata dah berubah sekarang kan. Tapi kita kena tengoklah, kadang-kadang kalau kita nak pergi bercuti tu tak semestinya kita nak bercuti dekat kawasan-kawasan yang ada dengan air kan. Banyak lagi tempat-tempat menarik. Tapi kalau anda kata kalau tersekat. Kat situ kena ikut apa yang Tuan katakan tadi, tip keselamatan tersebut. Baik. Ya. Kita nak berehat, minum kopi. Jauh pula kopi kita dah. Kita nak gerak sekali kat situ. Kita berehat dulu, nanti kita jumpa lagi. Kita ada bawakan ini berkenaan dengan, kita ada kopi juga dan minyak wangi. Daripada Iba Perfume. Sekali lagi di Malaysia hari ini, sebentar lagi. Kembali semua dalam Malaysia hari ini. Kita teruskan penyelesaiannya, Afad. Wangi kan? Semerbak. Hilang bau kopi kejap. Dah spray tadi kan? Okey, kita dah bawakan ini Iba Perfume. Iba ni sendiri ataupun Iqbal ni. Dia ni habis puluhan ratusan ribu ringgit ni semata-mata nak menghasilkan Iba Perfume ni, Fariha. Jadi kita, kalau misalnya kalian masih tercari perfume apa nak pakai ni? Sewangi Fadli. Dengan sekali semburan. Okey, kita nak bersama dengan Ahmad Iqbal Zulkifli, pengasas Iba Perfume. Okey, jom. Let's go. Terima kasih kepada pengacara. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, apabila ditanyakan tentang apakah inspirasi untuk melahirkan Iba Perfume ini, ia mengingatkan saya ketika saya bekerja sebagai pembasuh pinggan. Dan waktu itu saya begitu berhasrat untuk memiliki minyak wangi yang berharga RM500. Itu minyak wangi yang pertama yang mahal saya beli, dan sehinggalah sekarang saya berjaya memiliki
lebih 50 jenama minyak wangi antarabangsa yang mana setiap botol itu berharga RM1,000 ke RM3,000 lah. Jadi semula bukan lebih RM40,000 untuk membeli koleksi minyak wangi, dan itu sebenarnya bukan semata-mata kerana hobi, tapi kerana saya ingin mendalami sedalam-dalamnya tentang dunia minyak wangi. Dan terhasillah IBA Perfume ini yang mana bawaannya hanya satu di Asia, tidak sama dengan yang lain. Apa yang membuktikan IBA Perfume tidak sama dengan yang lain adalah kerana kita mempunyai sijil yang berdaftar, note tersendiri. Dan saya juga berjaya untuk meretasi ke banyak negara lah. Saya kira lebih 15 buah negara. Belajar juga mendalami tentang minyak wangi sambil bekerja. Jadi saya telah pergi ke Dubai, ke Shanghai, ke Jepun, ke Singapura banyak kali, ke Thailand, ke Indonesia, banyak negara yang saya pergi, ke Arab juga. Dan saya begitu belajar tentang minyak wangi. Dan sepatutnya saya sekarang berada di France selama 3 bulan untuk mendalami tentang minyak wangi juga. Dan untuk menghasilkan IBA Perfume ini, kita ada satu untuk lelaki dan juga satu untuk wanita. Jadi tuan-puan boleh simpan dulu nombor telefon sebab tawaran ini agak terhad. Dan hadiah saya akan berikan untuk mendapatkan minyak wangi ini agak sukar sebab kita tak ada ejen dan juga stokis. Untuk satu jenis bawaan ini memerlukan 150 ke 200 campuran bahan. EDP 50 ml. Dan biru ini untuk lelaki dan merah untuk wanita. Jadi tuan-puan yakin pada saya kerana saya telah bertukar kilang sahaja pun dah lebih 20 kali mencari-cari kilang supaya saya puas hati. Saya nak bawaan itu tidak pening, tidak hapak dan boleh mesra digunakan untuk orang Muslim dan tahan lama. Jadi ini adalah bawaan yang sangat eksklusif kalau nak kena cepat. Jadi dengan harga yang sangat murah. Okey, tuan-puan akan dapat hadiah kepada 50 orang terawal yang buat pembayaran terawal saja WhatsApp sekarang dengan harga RM170 termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak. Tuan-puan akan dapat kotak ini pun saya berikan hadiah juga untuk diberikan hadiah hantaran hari jadi ataupun sebagai kenang-kenangan untuk isteri dan juga suami, sebagai untuk bagi kepada mak ayah yang sekian lama kita tak berjumpa kan. Jadi dalam kotak ini ada 2 botol minyak wangi, iaitu satu Desire yang berwarna biru ini untuk lelaki dan yang merah ini untuk wanita. Dan sebenarnya ia adalah unisex. Tapi yang bagusnya yang lelaki ini, ini satu rahsia, bagi yang merokok, ia akan blendkan ataupun hapuskan bawah rokok. Tapi saya suka pakai yang ini. Saya suka campurkan. Ia adalah EDP 50 ml dan agak tahan lama. Kalau siapa beli, cuba pakai dalam masa 2 hari, jangan basuh pakaian. Dan kita tengok pada pakaian itu masih wangi bawahnya. Dan saya teringat ketika saya berada di sebuah hotel penginapan antara yang termahal di dunia, di Dubai. Waktu itu saya ingat saya pernah jejak ke sebuah butik yang sangat kecil butiknya dan ada minyak wangi yang berharga RM4,000 sekecil ini. Saya kata, oh begini bawaan yang wangi, yang mahal. Jadi kepada tuan-puan yang mungkin tidak mampu ataupun mungkin kita mampu atau tidak sanggup pun membeli minyak wangi hingga ribuan ringgit, RM3,000 sebotol kan. Jadi boleh cuba untuk IBA Perfume sebab ia adalah satu di Asia dan kita buat juga di Europe. Tidak sama dengan yang lain, bukan inspired tapi ia adalah dibuat khas untuk IBA sahaja. Dan itu kita tidak ada ejen, tidak ada stokis kerana kita nak bawaan ini eksklusif. Boleh didapati dari WhatsApp ini saja. Jadi WhatsApp ambil gambar segera di kaca TV sebelum ia hilang sebab kita ada masa beberapa saat saja lagi. Ia tidak hapak, tidak pening, tahan lama, EDP, mesra pada Muslim. Itu jangan risau. Bagaimana saya nak jelaskan bahawa saya begitu serius, tuan-puan kena rasa sendiri. Oh ya, sebelum saya lupa, saya nak beritahu kepada pembeli anda berpeluang untuk mendapatkan cincin emas. Seperti mana yang saya bagi sebelum ni, tapi syaratnya kena follow Instagram saya, Ahmad Iqbal Zulkifli. Ambil gambarlah, senang untuk di snap nanti dan kita follow segera sebab saya nak berikan cincin emas ini kepada yang bertuah. Jadi saya beli dalam 20 unit lah. Dan saya memang akan bagi betul-betul cincin emas. Jadi tuan-puan, ambil gambar Instagram dan terus follow saja. Follow Instagram secara percuma saja. Cuma saya akan utamakan kepada pembeli. Ada banyak perkongsian juga. Dan kita akan umumkan bila-bila masa sajalah. Beg ini kalau siapa nak, kena cepat. Okey, beg ini sangat cantik. Boleh diletakkan barang-barang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil dan sangat ramai yang suka. Tapi kepada 50 orang terawal yang buat pembayaran saja. Jadi WhatsApp saja, jangan call dan terus staff akan balas. Kalau lambat sikit balas tu, minta maaf lah sebab terlalu ramai kan mungkin. Jadi tuan-puan,
WhatsApp segera, kerana dulu sebelum ini saya buat set dengan harga RM300, tapi sekarang dengan harga RM170 tuan-puan akan dapat 2 botol minyak wangi. Satu kotak eksklusif ini diberikan untuk bagi hadiah kepada sesiapa, dan beg ini yang paling penting kepada 50 orang terawal yang buat pembayaran sahaja yang WhatsApp. Jadi ambil gambar untuk kali terakhir dengan poster yang muncul sekarang, dan kita akan berakhir di sini. Dan kalau mungkin nak tengok koleksi saya juga, saya akan hantarkan di WhatsApp nanti. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa WhatsApp segera ya. Baiklah, hidupkan pagi anda dengan pekena kopi dulu. Saya dah kena secawan tadi dekat satu kopi bersama dengan Syahir ni. Okey. Keadaan di sini macam mana tadi? Nampaknya dah ada customer yang datang. Okey, ini antara juga aktiviti yang boleh dilakukan. Mungkin boleh share juga kat sini. Okay, this is my mom. So sementara dia tengah macam tak ada orang ni, dia akan mengait kat sini. So dia akan jual juga cup holder ni kat sini. So sementara macam enjoy tengok this kind of vibes kan. Tu macam dia tengah mengait tu. Ini antara yang paling saya suka dekat sini tau. Dengan suasana dia bawah pokok macam ni, ada aktiviti-aktiviti. Okey, kita sempatlah juga bersama dengan seorang customer yang sebenarnya di awal tadi kedai-kedai buka dia dah ada. Bersama dengan Syafiq, sempat juga kita berbual tadi. Apakah minuman yang menjadi pilihan setiap kali Syafiq berada kat sini? Setiap kali saya datang sini memang saya suka dia punya Shakerato lah. Memang favourite lah dia punya Shakerato Bianco tu. Okey. Apa yang boleh dikongsikan? Itu kopi jenis apa? So far, I rasa dia punya kopi ni, if I'm not mistaken, you pakai Panama ya, Syahir? Dia pakai Panama. So, I suka sebab dia punya Shakerato tu memang ada sour-sour punya taste tu, memang sedap lah dia punya kopi tu. Tengok, dengar dia cakap pun memang orang kaki kopi punya. Hari-hari ke sini? Hari-hari lah boleh dikatakan sebab sekarang kan work from home. So, senang lah duduk kat sini pun boleh buat kerja. Okey, apa antara yang paling best lah? Ambience ke ataupun keadaan kat sini ke? Kopi makan kat sini ke macam mana? Saya rasa sebab suasana dia lah, it's like betul-betul rasa macam work from home and the suasana is different lah, and dia punya kerusi selesa. Kabarnya kat sini boleh juga orang datang-datang bawa kursi sendiri ya? Betul, digalakkan lah sebab kerusi sentiasa tak cukup. Dia pun bawa kerusi dia sendiri. Yang ni sebenarnya kerusi dia. So dia memang kita bercakap sebab kita memang ada limited seating. Jadi siapa-siapa yang nak bawa kerusi sendiri kan kita boleh bawa. Style dia memang jenis relax saja. Santai, sebab kalau anda datang di sini, kawasan dia besar. Bawa kursi sendiri, ada yang lepak-lepak dekat sini lepas minum kopi kan. Okey, itu saja kita nak kongsikan. Terima kasih banyak-banyak Syahir. Terima kasih Syafiq. Aunty, thank you so much Aunty. Sangat seronok dekat sini, macam satu family. Lepak kena kopi, makan kek lagi. Kalau anda mungkin berada berdekatan di sini, di Setapak, boleh datang. Satu kopi. Boleh search dekat mana-mana kan. Satu kopi yang presti dekat Google. Dan kita buka 10 pagi sehingga pukul 5 petang dan tutup pada hari Rabu. Baiklah, itu sahaja dari kami. Assalamualaikum. Kita kembali ke studio. Okey, kembali lagi masih ada Malaysia hari ini. Kita nak akhiri Malaysia hari ini pada hari ini dengan senaman. Yes. Senaman ni boleh buat di rumah. Yang paling uniknya pakai batang penyapu, Cik. Ui, orang dulu guna batang penyapu duk berhambat anak. Kalau anak degil. Sekarang ni buat senaman pula. Senaman. Baik. Kita nak bersama dengan Kartika Sari Idris, merupakan jurulatih kecergasan berada di Alus Tak. Wall Estate Kedah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kartika. Kartika, kami nak tengok mana batang penyapu tu. Baik, terputus pula. Alah, ni kalau saya kata kita ada batang penyapu kat sini, kita dah tunjuk demo dulu. Tapi kita tahu tak, batang penyapu ni sebenarnya ada 4 caranya. Dia untuk batang penyapu yang batang yang boleh cabut tu kan. Dia bukan yang penyapu. Ni. Contohlah contoh. Okey. Ini boleh cakap batang penyapu, batang mop pun boleh kat ni. Jadi 4 gerakan senaman lah yang dilakukan kat rumah kalau ada batang penyapu. Pinjam dulu kat mak. Habaq dulu kat mak. Tapi yang paling penting cabut dulu yang hujung tu. Kalau ada lidi ke, mop ke apa. Ini saya rasa ni untuk apa ni? Senaman bahu. Ni kita punya bahu bagi yang mana nak ada muscle sikit kan. Boleh gunakanlah. Tadi Fariha kata ada 4 cara kan? 4 senaman yang boleh kita lakukan dengan batang penyapu ni. Antaranya tadi saya cakap bahu. Lepas tu pinggang. Lepas tu senaman perut. Wow.
Peha dan pinggul. Squat. Squat. Mana ambil bantal penyapu? Sakit tu. Itu kalau tak betul-betul tu. Ini kita kena orang yang pakar lah kan dalam kita nak buat senaman dan sebagainya. Tapi kita jangan ingat perkara ni macam mudah. Yang alah tak apalah ambil bantal penyapu buat macam tu tak boleh. Saya rasa kena ada stretching juga. Sebab kadang-kadang kita ni dalam letak bersukan, tiba-tiba dalam letak bersenam, tiba bersenam sakit badan nanti. Sebab ramai yang beranggapan bahawa kalau kita misalnya dah lama tak bersenam, sesuai terus pergi jogging. Tidak ya. Jogging itu tidak dapat membantu kita kalau kita dah naik berat badan, terus pergi jogging tak boleh. Buat dulu senaman kat rumah. Buat macam ni, percaya cakap saya. Bila awak dah rasa sedap, baru pergi jogging. Dia kalau awak dah lama tak pergi jogging, tak dapat apa bang. Betul. Puan Kartika. Ya, saya. Dengar dah. Alhamdulillah. Okey, Puan Kartika, ini senaman apa ni? Puan Kartika, nampak tak? Dengar. Okey. Boleh pegang phone. Okey, bagi tahu kami senaman yang akan dilakukan. Tadi kami dah tengok dah tadi kat atas bahu sebagainya. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit senaman pakai bantal penyapu ni. Okey. Hari ni kita akan buat 4 pergerakan menggunakan penyapu. Okey. Alright. So, bila kita exercise ni, kita akan start dulu dengan sedikit warm up, baru kita gunakan batang penyapu untuk buat exercise ni. Alright. Okay. Pergerakan yang pertama, genggam. Anggap je lah ada batang penyapu. Okey. Straightkan badan dulu. Ini sangat penting. Position ni sangat penting. Kita straightkan badan kita dulu. Pastikan kita keraskan perut. Kita lock kita punya pinggang belakang ni. Genggam batang penyapu ni macam yang saya buat ni. Dia punya jarak macam ni. Angkat tangan sampai sedikit belakang telinga ya. Belakang telinga. Sakit. So, bila kita bawa tangan kita pergi ke paras dada. Kita lepaskan nafas. Kemudian kita angkat. Kita tarik nafas. Okey. Bawah. Okey, boleh ulang selama 8 kali. Buatlah 3 set. Jadi, ini sangat bagus untuk kita punya bahu. Jadi, tak boleh masak sambil-sambil menggoreng ikan tu kan. Okey. Ini pergerakan yang pertama. Mudah kan? Mudah. Untuk bahu. Pergerakan kedua? Pinggang. Okey, gerakan yang kedua. Pergerakan yang kedua. So, kita ambil batang penyapu ni. Alright. Letakkan di belakang bahu. Okey, belakang bahu. Lorotkan tangan. Kita twist sikit je pinggang kita. Ini untuk fokus kita punya pinggang. Tangan depan, pusing. Sakit ni. Kerepak bunyi. Okey, so pun sama juga. Boleh buat sebanyak 8 kali. Kita ulang 3 set. Okey, ini untuk dapat pinggang kerengga. Puan Kartika, kita ada 1 minit setengah. Kita ada 1 minit setengah je lagi ni. Kita ada 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey, yang ketiga. Kasih kita punya peha. Ni penting. Besar Okey. Otak peha pinggul. So sekarang buka kaki. Boleh tengok belakang ya. Buka kaki mengikut kita punya keselesaan ya. Buka kaki. Okey. So angkat batang penyapu, letak di atas bahu. Buat pergerakan macam kita nak duduk tu. Okey, macam kita nak duduk. Ni squat ni Untuk kuatkan kita punya peha dan pinggul. Dan last kali yang kita boleh lakukan untuk kita punya perut bawah perut bawah, lock kita punya perut, pastikan kita perut bawah. Ni perut atas, ni perut bawah. Okey. Perut bawah. Okey. Tak tahu masa. Tak tahu mana tu perut atas bawah sama je. Okey, angkat tangan. Okey, maaf. Bawa ke pinggang. Okey. Saya pasti ini adalah senaman yang nampak mudah tapi bila buat sakit badan, Cik. Sakit badan. Yes. Okey. Terima kasih Puan Kartika Sari Idris bersama rakan-rakan yang lain di sana. Tak tahulah. Pasang balik penyapu tu nanti hilang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, boleh. Thank you. Okey. Alright. Tengok dekat TikTok Kartika Sari _76 Ada banyak senaman dekat sana. Baik, jangan lupa esok Malaysia RMK ke-12 jaringan digital. Ini khusus untuk kawasan yang luar bandar dan juga peniaga-peniaga bagaimana menjalankan perniagaan mereka dalam talian. Yes, betul. Okey. Sampai sini saja. Jumpa lagi. Kita nak minum kopi. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, sambung salam. Batang-batang. Kita pun boleh lah.